Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Duat. Bagi yang pertama kali masuk ke channel Cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang lonceng di bawah. Video kali ini Cikgu ingin kongsikan sains tingkatan 2 bab 12 sistem suria. Kredit kepada Cikgu Nur Razila Khalid dari SMK Ulu Tiram, Johor. Okey, kita pergi kepada subtopik yang pertama, 12.1 sistem suria. Pada tahun 2006, Pluto tidak lagi dikenali sebagai sebuah planet dalam sistem suria. Sebaliknya, dikenali sebagai planet kerdil. Okey, dulu zaman cikgu belajar pun ada Pluto, planet Pluto. Sekarang ni dah tak ada dah. Okey. Kerdil maksudnya dia kecil je. Sistem suria kita. Inilah nama-nama planet. Okey. So yang atas ni nama planet. So yang ni planet kerdil, tak termasuk dah dalam sistem suria kita. Kecil sebab sangat kecil. Pluto, Haumea, makin-makin, Eris. Ni antara planet kerdil. Okey. So, Utarik, Zuhra, Bumi, Marikh, Mustari, Zuhal, Uranus, Neptun. So, ini adalah nama planet. So, pelajar-pelajar kena ingat, kena hafal nama-nama planet ni. Perbandingan jarak planet dalam sistem suria dari matahari. Okay, sebelum tu, kita nak bagi tahu macam mana satu formula. Astromet, ziarah bumi, menaiki motosikal, zaman Uncle Nobita. So tolong ingat. Tu antara orang kata akronim untuk ataupun cara kita nak ingat nama-nama planet ikut susunan ni. Okey. Tu dia. Sekali lagi cikgu bagi tahu. Astromet, ziarah bumi, menaiki motosikal, zaman Uncle Nobita. So tolong ingat. Susunan nama planet. Perbandingan jarak planet dalam sistem suria dari matahari. Unit astronomi. Dia ada dua unit. Okey. Unit astronomi ataupun istilah AU dan tahun cahaya LY. Okey, apa dia ni AU LY ni? Unit astronomi ialah jarak purata di antara bumi dengan matahari, iaitu kira-kira 93 juta batu ataupun 150 juta kilometer. Punyalah jauh. Bumi dengan matahari. Tapi walaupun jauh, kita duduk di bawah cahaya matahari sekarang, sangatlah panas. Tu bayangkan, tu baru jarak 150 juta. Di akhirat esok-esok sejengkal macam manalah keadaan kita esok. Okey, 1 AU, 1 unit astronomi bersamaan dengan 1.5 darab 10 kuasa 8. Tolong ingat. 1 unit astronomi sama dengan 1.5 darab 10 kuasa 8 kilometer. Okey. Itu dia unit astronomi. Yang kedua, tahun cahaya. Tahun cahaya adalah jarak yang ditempuh cahaya dalam masa setahun. Cahaya bergerak pada hal laju 300,000 kilometer setiap saat. Okey. Cahaya dulu. Sebab tu cahaya sangat laju. Maka cahaya boleh bergerak sejauh 9.5 darab 10 kuasa 12 kilometer dalam setahun. So, formula dia 1 tahun cahaya bersamaan dengan 9.5 darab 10 kuasa 12 kilometer. Tolong ingat. Tadi 1.5. Yang ni 9.5 darab 10 kuasa 12. Iaitu tahun cahaya. Ada contoh tak? Okey. Pertukaran unit antara unit astronomi, tahun cahaya dan kilometer. Okey, tengok formula dia.
Kalau kita nak tukar kepada unit astronomi, bahagi sahaja dengan 1.5 darab 10 kuasa 8. Kalau nak tukar kepada tahun cahaya, kita buat apa? Bahagi dengan 9.5 darab 10 kuasa 12. Okey, contoh kita tengok contoh. Okey, jarak bumi dari matahari, dia bagi 1.5 darab 10 kuasa 8. So, kalau soalan dia bagi, apakah jarak bumi dari matahari dalam unit astronomi? So, bahagilah. Yang tadi bahagi dengan 1.5. Jarak 10 kuasa 8. So, kita akan dapat 1 unit astronomi. Yang kedua, kalau dia tanya jarak bumi dari matahari dalam LY, tahun cahaya. Okey, so bahagi dengan 9.5 darab 10 kuasa 12. Bersamaan dengan 1.58 darab 10 kuasa negatif 5 LY. So ini cara ataupun contoh macam mana kita nak jawab menggunakan formula yang diberikan. Okey, yang ni contoh yang kedua. Zuhal merupakan planet ke-6 dalam sistem suria yang berada pada jarak 1.43 darab 10 kuasa 9 km dari matahari. Kirakan jarak dalam unit astronomi. So ingat tadi bahagi 1.5 darab 10 kuasa 8. So tekan kalkulator, kita akan dapat 9.5 unit astronomi. Yang kedua B. Kirakan jaraknya dalam LY. Tahun cahaya macam mana? So, bahagi dengan 9.5 darab 10 kuasa 15. Kita akan dapat 1.51 darab 10 negatif 4. Planet dalam sistem suria. Okey. Yang ni. Yang ni yang cikgu suruh hafal tadi. Kan? Apa dia? Atromen ziarah bumi. Menaiki motosikal zaman Uncle Nobita. Okey. Ataupun tu salah satu contoh lah. Kamu boleh cipta ataupun reka sendiri akronim kamu. Okey, ada lagi mana? Utarit, planet yang paling dekat dengan matahari iaitu kira-kira 57.9 juta kilometer. Okey. Walaupun dia dekat dengan matahari, jarak dia boleh tahan jauh juga. 57.9 juta. Planet terkecil dalam sistem suria. Diameter Utarit adalah 40% lebih kecil daripada bumi dan 40% lebih besar daripada bulan. Okey. Malahan saiznya juga lebih kecil daripada bulan Mustari, Ganymede dan bulan Zuhal, Titan. So ada satelit semula jadi. Kat sini nama dia Ganymede, untuk Mustari, Zuhal nama dia Titan. Okey. Utarit juga lebih kurang sama dengan permukaan bulan. Permukaan dia berkawah lah dengan kawah-kawah asteroid dan tebing yang berpuluh-puluh kilometer tingginya. Namun disebabkan ketiadaan atmosfera, cahaya tak dapat diserakkan. Akibatnya langit kelihatan gelap seperti di angkasa lepas. Okey. Tu yang pertama. Yang kedua, planet Zuhrah. Planet kedua terdekat dengan matahari, Zuhrah juga dikenali sebagai planet rumah hijau kerana kandungan karbon dioksida yang tinggi di dalam atmosferanya. Planet rumah hijau. Tolong ingat Zuhrah. Juga berputar dari timur ke barat. Okay, berbeza dengan bumi dan planet lain, iaitu dari barat ke timur. Zuhrah ni dia pelik sikit. Okay, dari timur ke barat. Hal ini bermakna di Zuhrah, matahari akan terbit dari barat. Saiz dan usia Zuhrah sama dengan bumi, tetapi iklimnya jauh lebih mencabar dengan suhu sekitar 460 darjah Celsius. Panas. Zuhrah ni. Okay, yang ketiga, planet bumi.
Planet ketiga dari matahari merupakan satu-satunya tempat di alam semesta yang dihuni makhluk hidup. Bumi. Sebab apa? Bumi mempunyai lapisan udara yang dikenali sebagai atmosfera yang melindungi permukaan bumi daripada angin suria, sinar UV, ultra ungu yang berbahaya dan radiasi dari angkasa lepas. So kita ada ada filter penapis. Okay. Daripada sinaran UV, daripada matahari itu yang berbahaya, kita tapis dulu filter. Lebih 71% kawasan bumi dilitupi oleh air dan 29% terdiri daripada daratan. Okay, seterusnya, planet Marikh. Keempat dari matahari dan juga dikenali sebagai planet merah. Marikh mempunyai 2 bulan, iaitu satelit semula jadi, iaitu Phobos dan Deimos. Marikh hanya mempunyai keluasan 25% permukaan bumi dan 10% jisim bumi. Keluasan dia. Marikh juga, jika dipandang dari bumi, atmosfera Marikh dapat dibahagikan kepada 2 kawasan yang berbeza. Yang lebih cerah dilitupi oleh debu dan pasir kemerahan, manakala kawasan kutub mengandungi air beku dan karbon dioksida. Okey, tu jadi warna merah tu. Debu dia pasir kemerahan. Okey, Mustari. Planet kelima dari matahari, juga planet yang terbesar daripada 8 planet dalam sistem suria kita. Jisimnya hampir 320 kali ganda daripada jisim bumi dan mempunyai jisim 2 kali ganda daripada jumlah jisim semua planet dalam sistem suria. Okay. Dia lebih besar. Dia paling besar ni. Planet Mustari. Mustari dikatakan sebagai pelindung kepada bumi, iaitu mampu memesongkan objek besar daripada melanggar bumi dengan daya gravitinya yang sangat kuat. Tu. So dia tarikan graviti dia kuat sampai ada contoh asteroid ke nak jatuh ke bumi, planet Mustari akan tarik dulu. Seterusnya, planet Zuhal, planet ke-6 dari matahari dan planet kedua terbesar daripada dalam sistem suria. Zuhal dikelaskan sebagai planet gergasi bergas. Mempunyai sistem gelang atau cincin yang kebanyakannya terdiri daripada ais dengan sejumlah kecil serpihan batu dan debu. Nampak ada gelang kan? Itu Zuhal. Sebanyak 62 bulan satelit semula jadi yang ditemukan setakat ini mengorbit planet berkenaan. Banyak. Yang duk keliling planet Zuhal ni. Saiz Titan, bulan Zuhal yang terbesar selepas Ganymede adalah lebih besar daripada planet Eutarik. Okey. Saiz Titan. Uranus, planet ke-7 dari matahari. Unsur pertama di bahagian dalam Uranus ialah ais dan batu. Okey. Uranus merupakan planet ketiga terbesar dalam sistem suria. Sering digelar sebagai planet gergasi bergas oleh ahli astronomi. Okey. Uranus mempunyai sistem tercincin seperti Zuhal tetapi nipis dan gelap. Dia seakan sama macam Zuhal. Uranus mempunyai banyak bulan. Merupakan planet yang unik kerana paksi putarannya condong ke sisi, hampir selari dengan orbitnya yang mengelilingi matahari. Uranus mengambil masa 84 tahun, iaitu waktu di bumi untuk mengelilingi. Tu 84 tahun. Last, planet Neptune.
Planet ke-8 dari matahari dikelaskan sebagai planet gergasi bergas, mengambil masa lebih kurang 165 tahun untuk mengelilingi matahari. Oh, lama. 165. Wallahu alam. So, setakat itu sahaja perkongsian cikgu untuk kali ini. Kalau anda suka video cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. Sehingga berjumpa lagi dalam video akan datang. Wallahu alam. Assalamualaikum.